so untuk bahan-bahan untuk projek kami, kita pergi ke kedai X. Janganlah pergi ke kedai Y. Apa masalah kau ni dengan pergi ke kedai X untuk dapat bahan-bahan? Barang yang dapatkan dengan harga yang murah pastilah berkualiti rendah. Saya rasa kita patutlah membeli barang dari kedai yang saya cadangkan itu. Betul juga, tetapi sebelum ini saya ada projek yang serupa. So bahan-bahan itu saya dapat dari kedai X, dan untuk projek itu kita dapat markah yang baik. Jadi saya cadang itu pergi ke kedai X supaya kita tak payah untuk membasirkan banyak wang. Kamu orang India sangat miskin ke? Sebab tu nak beli bahan yang lebih murah. Tidakkah awal rasa akan menjejaskan kualiti projek kita kalau dengan menggunakan barang yang lebih murah? Kita hanya perlu mengikut idea saya. Jangan bagi komen yang tak berguna bagi projek kita. Wah, biadab sangat anuan ni. Tapi saya memang tak heran. Orang bangsa Cina macam ni. Sikap belagak, mereka rasa mereka lebih baik dari kaum-kaum lain, dan semua arahan yang datang dari kaum-kaum lain tak boleh dipatuhi. Dan arahan dari bangsa Cina je yang boleh dipatuhi. Benci sangat dengan bangsa kau ni. Kamu hanya mahu mengambil jalan pintas. Orang India selalu begitu ke? Tidak pernah mahu melakukan sesuatu dengan cara yang betul. Sentiasa mahu mencari jalan ringkas dan kerja malas. Mengapakah anda tidak berusaha dengan lebih banyak? Wah, beraninya awak menghina bangsa saya. Anda tidak lebih baik. Anda juga menghina bangsa saya. Hentikan semua orang. Saya tidak bersetuju dengan kata-kata anda. Terlalu kasar bercakap begini. Perkara yang lebih murah tidak bermakna bahawa kualiti yang rendah seperti yang disebutkan oleh Shantel. Kerana dia telah melakukan projek yang sama sebelum ini, tak mampu melakukan sangat baik dengan bahan-bahan yang tinggi. Dan sini hanya kerana kedai yang anda cadangkan mempunyai bahan-bahan yang lebih berkualiti juga, tidak semestinya dapatkan mereka menghasilkan, dan itu akan memberi kami penerapan yang baik untuk projek kami. Oleh itu, jika kita berfikir secara rasional, mari kita pergi ke tempat yang dibicarakan oleh Santosh. Ini adalah penting bagi kita untuk menghormati satu sama lain, walaupun mungkin terdapat pendapat yang berbeza. Kita tidak boleh memohon untuk menunjukkan kebencian atau satu sama lain, kerana itu menunjukkan bahawa kita mempunyai kekurangan moral yang baik, dan ia tidak akan melakukan apa-apa kebaikan untuk pasukan kita. Hentikan ini sekarang dan mula menunjukkan hati yang memahami, kerana itulah satu-satunya cara kita boleh mati. Walaupun kita marah satu sama lain, kita tidak sepatutnya mengguna untuk menghinakan kaum yang lain. Perbuatan ini sangat tidak sopan dan kita tidak boleh percaya kepada semua stereotip orang India, Melayu, Cina atau sesiapa. Dan semua mestilah berfikir lebih terbuka dan fleksibel dengan perbezaan antara satu sama lain. Dengan cara ini, kita akan dapat bekerja sama dengan lebih damai. Alih-alih berdebat siapa yang betul dan siapa yang salah, kita perlu berkongsi pemikiran dan pentadapan kita dengan satu sama lain, memeluk perbezaan kita dan bekerja di atasnya bersama-sama, boleh membawa kepada hasil yang lebih baik. Kita hidup di negara yang begitu berbagai, mengapa tidak mengambil keuntungan daripada ini? Bukannya berdebat antara satu sama lain. Kita hidup dan bekerja bersama secara harmonis boleh menghasilkan kemungkinan yang menakjubkan, yang akan meningkatkan semua kehidupan kita. Seperti yang disebut dalam rukun negara yang kelima, kita mestilah bertolak ansur, bertimbang rasa dan berkelakuan baik antara satu sama lain. Hal ini demikian kerana dalam masyarakat yang pelbagai kaum di Malaysia, kesopanan dan kesusilaan adalah penting untuk hubungan antara satu sama lain. Ia boleh memelihara perilaku masyarakat dan berkembang sesuai dengan kepribadian bangsa dan nilai-nilai murni. Orang yang bersopan santun dan bertata susila boleh membentuk masyarakat yang bersatu padu. Oleh itu, prinsip ini sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang menghormati dan menghargai kepentingan kaum yang lain. Seperti dalam mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat, perpaduan kaum adalah penting bagi membina negara yang harmoni. Sebagai rakyat Malaysia, walaupun daripada kaum yang berlainan, kita perlu saling tolong-menolong antara kaum bagai awal dengan tebing untuk sama-sama hidup dalam persekitaran hidup yang sihat dan amat makmur.
Maafkan semua perkara yang saya katakan tentang awak. Saya hanya kecewa. Tetapi saya tidak sepatutnya begitu tidak hormat kepada awak dan kawan anda juga. Maafkan saya juga. Saya tidak mahu menghina awak. Dan walaupun saya marah, saya tidak sepastinya bertindak seperti itu. Selepas ni, saya harap kita lebih bersimpati antara satu sama lain kerana itulah yang diperlukan untuk kita buat projek ini dengan amat baik. Okey, jom kita pergi ke kedai X untuk mendapat barang baru untuk projek kami.